Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-259 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan pada petang Jumaat ini kita dapat sedikit sebanyak pengajaran, amalan, zikir dan doa daripada hadis-hadis riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat diorang komen. Saya nampak ada Nur Hayati Sulaiman, Kamaria Harun, Izzah Salik, Hardi Suhaimi, Syed Ahmad, Ninda Anis, Fatimah Cik Mat, Sania Mustafa, Elvira Baizura, Yaya Lia, Faridah Hamdan, Aziza Izzah, Jami'ah Abdul Rahman, Rozana Aziz, Nur Zaidah Jailani, Kamiza Muhammad Amil, Ramlah Dasuki, Masita, Hajarah Zai, Anas Sukaimi, Habibah Abdul Aziz, Tumirah Damiri, Nur Razia Mukhtar, Syamsiah Nur Hashim, Syamsiah Salih, kemudian Kati Khairuddin, Fozibah Manaf, Anita Maizan, serta Zaliha Kamaruddin, Ruzia Ma'arub, Rafidah Mustafa dan juga Cahaya Ketenangan serta Faridah Manaf dan Hasiah Hanum. Apa khabar semua? Pada petang ini saya doakan sahabat-sahabat berada dalam keadaan afiah, dalam pemeliharaan Allah, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Ahlan, terima kasih banyak Kak Kamiza Muhammad Amil, kemudian Ruzia Ma'aruf, ahlan khair hamba Allah Al-Fakirah Nani dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Pada petang ini, sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita dan juga pertemuan yang akan datang adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalal على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu tempat saya mendung pada petang ni. Lalu saya nak tanya, adakah suara saya jelas? Dan saya harap internet saya elok, line saya elok, suara saya adalah jelas. Namun kalaulah ada yang tak jelas, mohon maklumkan supaya nanti kita lihat bagaimana. Lalu kalaulah jelas, mohon komen jelas. Saya perlukan beberapa orang untuk berikan komen. Dan kalaulah tak jelas pun maklumkan. Lalu so far saya nampak Elvira, Fozibah, Syed Ahmad, kemudian Aziza Izzah, Kati Khairuddin, Yaya Lia dan juga Khatijah Nayan, Rozana Aziz. Ramai yang kata jelas so far. Belum lagi ada yang kata tak jelas. Lalu saya harap mudah-mudahan begitu. Lalu Kajang pun hujan, ya Masya Allah. Lalu kita mudah-mudahan kita minta hujan yang bermanfaat, yang tidak mendatangkan banjir, malapetaka dan juga yang lainnya. Lalu so far semua jelas insya Allah. Saya minta maaf kalaulah ada yang komen selepas ini saya tak sebutkan nama dan lain-lain. Imam Nawawi pada bab yang ke-13 ini membawa satu tajuk yang baru, iaitu tentang makan dan minum. Benda yang manusia paling suka adalah makan dan minum. Manusia ni kalau marah je, makan minum. Kalau pada waktu tu lapar, makan dan minum. Kenyang pun dia nak makan dan minum.
Kadang-kala dah menjadi trend. Manusia pada waktu itu punya banyak menu sampai dia tak tahu nak makan apa. Sampai tak tahu nak makan apa. Jadi pening, punya banyak menu. Kalaulah dia buka GrabFood, Foodpanda ataupun buku resepi, maka pada waktu tu sampai confused dia nak makan apa. Punya banyak pilihan. Namun, kita bukanlah nak belajar tentang menu pada petang ini, sebab saya sendiri pun bukanlah seorang yang pandai memasak, tetapi kita nak bincangkan tentang zikir, adab, doa yang boleh kita amalkan ketika mana makan dan juga minum. Lalu Imam Nawawi pada bab yang ke-13, selepas daripada bab tentang permusafiran, Imam Nawawi membawa tajuk kitab yang ke-13, Kitabu Adhkaril Akli Wasyurb, kitab yang menerangkan tentang zikir ketika mana makan dan minum. Apa yang patut dibaca? Maka Imam Nawawi pada bab yang pertama membawa tajuk zikir ketika mana hendak makan. Lalu doa ni dibaca sebelum makan. Maka doa ini adalah doa yang masyhur. Walaupun pada sanadnya ada sedikit sebanyak pada waktu itu penilaian daripada para ulama, dan diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah, bagaimana adanya pandangan daripada Ibnu Adi, bagaimana adanya pandangan daripada Imam Bukhari, dan bagaimana adanya pandangan daripada Imam Ibnu Hibban tentang perawi doa yang berikut. Namun daripada sudut kalaulah diamalkan, maka tiada masalah, sebab kebanyakan ulama menyebutkan perawi tersebut yang kita akan baca nanti sebagai seorang yang dhaif. Tidak ada yang mengatakan pada waktu itu ianya maudhu', kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kecuali pada waktu itu Muhammad bin Ru'aira'ah pada waktu itu menyebut beliau perawi ini termasuk dalam kalangan orang yang suka memaudhu'kan ataupun mereka-reka riwayat. Namun kebanyakan menyebut beliau sebagai hadis ini sebagai riwayat yang lemah. Boleh untuk diamalkan, sebab itu Imam Nawawi bawakan di sini berkenaan tentang penerangan Imam Nawawi tentang mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Beliau telah terangkan pada waktu itu di awal kitab Al-Adhkar beliau. Maka kata Imam Nawawi, bab yang pertama zikir ketika mana hendak makan. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As daripada Nabi SAW, apabila makanan pada waktu itu didekatkan, apabila annahu kana yaqulu fi at-ta'ami idza qurriba ilaih, apabila makanan didekatkan, dibawa, dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa berikut, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Maka ini adalah daripada riwayat Ibnu Sunni. Maka doa ini dibaca bila? Dibaca ketika mana makanan dibawa, makanan dihidang, makanan pada waktu itu dibawa dekat dengan kita. Selalunya kita baca doa ni bila nak makan. Kadang-kala bila dah makan baru ingat, baru kita baca. Tetapi sebenarnya doa ini boleh, bukan tak boleh. Cumanya doa ini kalau ikut riwayat ini, Nabi baca ketika mana makanan sampai, ketika mana makanan dihidangkan, makanan dibawa, makanan didekatkan kepada Nabi SAW. Maka apakah terjemahannya? Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami. Sama ada keberkatan dalam bentuk pada waktu itu fizikal, bagaimana makanan yang sedikit pada waktu itu mencukupi, ataupun keberkatan daripada sudut maknawi. Maka kedua-dua makna boleh. Lalu kita minta, ya Allah berkatilah kami pada apa yang Engkau telah rezekikan kami, wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami daripada siksaan api neraka. Jangan menjadikan bila kami makan dan kami kenyang, pada waktu tu kami melakukan maksiat, kami melanggar perintah-Mu, lalu menjadikan kami beroleh siksaan daripada api neraka. Kemudian barulah Nabi menyebut bismillah, dengan nama Allah. Lalu doa ini
bilakah dibaca? Ketika mana makanan dihidangkan, makanan dibawa, makanan didekatkan, maka Nabi akan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, bismillah. Maka Ibnu Allan rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah membawa penerangan bahawa wa fi sanadihi, pada sanad dalam riwayat ini ada seorang perawi yang pada waktu itu dibahaskan dan pada waktu itu diterangkan panjang lebar. Itulah nama beliau Ibnu Abi Ru'ayra'ah. Ibnu Abi Ru'ayra'ah. Lalu Ibnu Abi Ru'ayra'ah, Imam Bukhari pada waktu itu menyebut beliau adalah munkarul hadis. Imam Ibnu Hibban meletakkan beliau di kalangan para du'afa, orang-orang yang lemah riwayatnya. Begitu juga pandangan daripada Ibnu Adi rahimahullahu ta'ala. Maka pada sanad tentang doa ini ada perawi yang dikenali sebagai Ibnu Abi Ru'ayra'ah yang dibahaskan. Namun bila Imam Nawawi bawakan pada waktu itu riwayat ini dalam keadaan dia dhaif, maka pada waktu itu menunjukkan ianya boleh diamalkan. Ianya boleh diamalkan, dan pada waktu itu di sisi Imam Nawawi tidaklah beliau kira hadis ini sebagai maudhu' ataupun sebagai rekaan. Lalu kalaulah maudhu', maka Imam Nawawi tidak akan bawa hadis itu pada kitab beliau ini. Maka dalam keadaan ianya dhaif, Imam Nawawi telah terangkan pandangan beliau di awal kitab Muqaddimah. Lalu terpulang pada kita, kalaulah kita rasa riwayat ini dhaif, maka pada waktu itu nak baca doa yang lain, silakan. Cumanya Imam Nawawi telah terangkan pada waktu itu apakah pandangan beliau, pegangan beliau beramal dengan hadis-hadis yang dhaif di awal Muqaddimah kitab Al-Adhkar ini. Maka ini doa yang pertama bila makan didekatkan. Belum mula makan lagi, bila makanan didekatkan, Nabi SAW membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Riwayat yang kedua adalah berkenaan tentang orang-orang yang pada waktu itu bila dia ada tetamu. Bila ada tetamu, maka digalakkan untuk tuan rumah jemput tetamu dia makan. Digalakkan untuk tuan rumah menjemput tetamu makan. Sebab itu Imam Nawawi membawa bab yang kedua, di mana Imam Nawawi berkata babu istihbab biqauli sahibi ta'am. Bab pada menerangkan anjuran untuk tuan rumah mempersilakan tetamu menikmati hidangan. Maka pada waktu itu dianjurkan, digalakkan, istihbab, maksudnya sunnah untuk untuk tuan rumah bila dia ada tetamu, dia jemput pada waktu itu tetamu dia makan. Janganlah pada waktu tu diam je, makanan dah ada, tetamu nak mula segan, maka pada waktu tu masing-masing tak menjamah. Maka tuan rumah digalakkan, dianjurkan untuk pada waktu itu menerangkan kepada tetamu untuk makan. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, dianjurkan bagi tuan rumah ketika menghidangkan makanan bagi tetamunya untuk mengucapkan bismillah. Maksudnya bismillah, bismillah, itu maksud dia. Lalu kadang-kala ada sebahagian tempat tuan rumah suruh makan dengan dia sebut bismillah. Maka janganlah pula bila tuan rumah sebut bismillah, kita pun kata bismillah, bismillah. Lalu bukan disuruh kita baca doa. Lalu bismillah adalah antara cara tuan rumah suruh tetamu dia makan. Bismillah, bismillah. Lalu itu antara cara dia dengan bismillah. Ataupun pada waktu itu, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan perkataan kulu, silakan makan pun boleh juga. Yang ketiga, ataupun pada waktu itu dengan perkataan solat. Solat adalah antara perkataan yang digunakan oleh pada zaman Imam Nawawi untuk suruh orang makan. Bukanlah solat maksudnya pergi solat, tidak. Sebab itu pada nota kaki yang ke-189, yang mana nota kaki ini diambil daripada kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, mungkin menjadikan lafaz ini sebagai lafaz izin untuk makan, kerana izin cukup dengan menghidangkan makanan kepada tetamu. Oleh kerana itu para tetamu boleh terus makan setelah makan dihidangkan tanpa ada izin terucap lagi. Maka mungkin pada zaman Imam Nawawi
sama seperti bismillah menunjukkan keizinan untuk makan, maka solat pun menjadi keizinan untuk makan. Lalu perkataan solat maksudnya makan. Lalu bergantung kepada adat, bergantung kepada kebiasaan. Lalu kalaulah kebiasaan digunakan bismillah, maka maksudnya sila makan. Janganlah pula tuan rumah dah kata bismillah, tetamu tak faham, lalu tak mula makan. Lalu bergantung kepada adat dan suasana. Nak sebut bismillah pun boleh, silakan makan pun boleh, ataupun apa-apa perkataan. Ataupun kan kalau macam contohnya sebahagian tempat dia tak cakap apa, dia sekadar tunjuk, maka itu pun boleh. Maka kata Imam Nawawi, ucapan menyuruh tetamu makan adakah wajib, adakah mesti? Kata Imam Nawawi, ucapan ini tidaklah wajib. Sebab itu Imam Nawawi kata sebelumnya, dan pelbagai lagi ungkapan yang diucapkan sebagai izin untuk mula makan. Lalu kadang-kala contohnya sebahagian tempat dia kasar sikit, dia baling je roti tu. Lalu bila dia baling roti, maksudnya disuruh makan. Contohnya dia baling roti. Kadang-kala orang Arab begitu. Dia baling je roti. Lalu janganlah pula kata, biadabnya baling roti kat kita. Itu adat dia. Baling roti pada waktu itu maksudnya dia nak suruh mulakan makan. Lalu setiap adat berbeza-beza. Maka kata Imam, apapun ucapan yang menunjukkan kepada tuan rumah menyuruh tetamu makan, dianjurkan untuk melakukan begitu. Adakah wajib mesti buat macam ni? Kata Imam Nawawi, tidaklah wajib. Namun, kata Imam Nawawi, hanya dengan menghidangkan makanan kepada tetamu sudah cukup mewakili izin bagi mereka untuk makan tanpa mengucapkan perkataan izin yang lain. Lalu bila tuan rumah dah hidang, maksudnya makan. Tak adalah pula pada waktu tu tuan rumah dah hidang, pada waktu tu bila kawan kita nak makan, kita marah. Kenapa kau makan? Tuan rumah tak suruh lagi. Kata Imam Nawawi, tuan rumah hidang makanan, sebenarnya dia bukan nak display. Lalu boleh makan. Tidaklah dikira biadab bila tuan rumah hidangkan makanan, pada waktu itu kita makan. Tak. Sebab itu dah menunjukkan dia memang hidang untuk makan. Dia bukan hidang makanan untuk perhiasan. Makanan ni bukan untuk makan. Makanan ni untuk perhiasan. Tak ada orang begitu. Lalu kata Imam Nawawi, bila tuan rumah hidang makanan, sebenarnya itu dah dikira izin untuk makan tanpa perlu menunggu apa-apa ucapan tuan rumah yang lain. Ini pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itu beliau kata, hanya dengan menghidangkan makanan kepada tetamu. Muka surat 392. Sudah cukup mewakili izin bagi mereka untuk makan tanpa harus mengucapkan izin lagi secara lisan. Sebahagian ulama yang seangkatan dengan kami berpendapat wajib untuk tuan rumah sebutkan perkataan yang menunjukkan kepada izin secara lisan. Dia mesti sebut, silakan makan, bismillah, ataupun apa-apa perkataan yang seumpamanya. Namun kata Imam Nawawi, tidak perlu. Yang benar adalah pendapat yang pertama, bahawa apabila makanan dihidangkan, itu dikira mewakili izin daripada tuan rumah untuk tetamu mula makan. Sedangkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang lafaz izin difahami sebagai sunnah, bukanlah wajib. Maka ini bab yang kedua. Lalu tadi bila makan sampai, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillah. Kemudian tuan rumah suruh tetamu makan. Yang ketiga, bila nak makan nak baca apa? Bila nak mula makan, nak masukkan makanan ke dalam mulut. Maka Imam Nawawi menyebut mengucapkan bismillah ketika mana makan. Lalu waktu nak makan baru baca bismillah. Adapun Allahumma barik lana fima razaqtana digalakkan untuk baca ketika mana makanan sampai, ketika mana makanan tiba. Sebab itu apabila kita nampak ketika mana makanan tiba, Nabi dah duduk, daripada situ sebahagian ulama mengambil dalil bahawa digalakkan untuk menunggu makanan. Sebab kalau kita nampak daripada riwayat tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila makanan didekatkan kepada baginda, idza qurriba ilaihi ta'am, maksudnya Nabi dah duduk, makanan itu didekatkan kepada baginda. Selalu kita baca riwayat seperti itu. Bukannya makanan dah hidang baru Nabi SAW sampai. Sebab itu daripada hadis-hadis seperti ini, maka para ulama menyebutkan bahawa sunnah untuk menunggu hidangan. Sunnah untuk menunggu. Kita duduk dulu, makanan dibawa. Bukanlah pada waktu itu makanan dihidangkan dulu baru datang. Bukanlah berdosa. Kita tak sebut tentang dosa dan sebagainya. Kita sebut tentang adab. Daripada perkataan hadis yang kita baca tadi, bahawa Nabi apabila didekatkan, dihampirkan makanan kepada baginda, maksudnya baginda dah duduk, baginda dah ada, maka Nabi baca doa berikut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka kita mengambil pengajaran selalunya Nabi duduk dan Nabi tunggu makanan. Sebab itu sebaik-baiknya begitu. Kita tunggu makanan. Itu adalah rezeki. Kita tunggu hidangan. Dan pada waktu ketika mana hidangan datang, kita baca doa. Bila sebelum makan, pada waktu itu kita baca doa. Kata Imam Nawawi, nak baca apa ketika mana nak mula makan? Bacalah Bismillah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengucapkan Bismillah ketika mana makan dan minum. Lalu dibawakan di sini banyak riwayat tentang Bismillah di sini. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Nabi SAW, kerana ibu beliau Ummu Salamah berkahwin dengan baginda Nabi selepas kematian Abu Salamah. Maka Umar bin Abi Salamah membesar di dalam rumah Nabi SAW. Maka Umar bin Abi Salamah pada waktu itu beliau ceritakan bahawa Nabi SAW pernah didik beliau ketika mana beliau makan. Maka Nabi bersabda, Samillah, bila nak makan bacalah Bismillah. Samillah, ucapkanlah Bismillah, bacalah Bismillah ketika mana nak makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Daripada hadis yang pendek ini sebenarnya banyak pengajaran. Antaranya penting dan perlu menegur walaupun anak yang masih kecil tentang adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan. Lagi-lagi contohnya benda yang selalu buat, adab-adab tentang makan, tegur. Sebab waktu kecil lah dia ingat. Waktu kecil lah pada waktu itu dia boleh amalkan. Maka pada waktu itu kita nampak antara pengajaran daripada hadis ini, Nabi tegur Umar bin Abi Salamah. Nabi didik dan ajar beliau tentang adab makan. Sebab itu beliau boleh ingat. Daripada hadis ini juga kita nampak pentingnya mulakan makan dengan membaca Bismillah, dan pentingnya makan menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan kanan. Walaupun pada waktu itu kita menggunakan garfu. Kadang-kala bila kita gunakan garfu, kita pegang garfu dengan tangan kiri, kita potong daging dan ayam dengan tangan kanan, maka tanpa kita sedar kita masukkan ke dalam mulut dengan tangan kiri. Maka makan dengan tangan kanan. Nabi pernah tegur seorang sahabat yang makan dengan tangan kiri. Pada waktu itu dia beri alasan susah, dia tak boleh makan. Maka Nabi berkata, sampai bila-bila engkau tak boleh makan dengan tangan kanan, maka lumpuh tangan kanan dia. Maka pada waktu itu menjadi pengajaran kepada kita, penting untuk makan dengan tangan kanan. Walaupun kita potong contohnya daging, garfu kita pegang tangan kiri, kita potong tangan kanan, lalu potonglah berapa banyak nak potong, letakkan pisau, pegang garfu tangan kanan, cocok, dan pada waktu itu makan. Adakah susah? Tak susah. Susah adalah kalaulah kita rasa tidak penting untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Lalu nak pakai garfu, silakan. Maka kadang-kadang orang pegang daging ataupun ayam pada waktu tu dengan tangan kiri, lalu dia dah potong siap-siap dengan tangan kanan, tanpa dia sedar disuapkan dengan tangan kiri. Maka sunnahnya macam mana Nabi SAW tegur kepada kepada Umar bin Abi Salamah. Nabi kata, wakul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan
kanan. Lalu pada waktu tu penting untuk makan dengan tangan kanan. Walaupun nampak macam leceh, tadi dah pegang garpu tangan kiri, sekarang nak kena letak, nak ambil dengan tangan kanan. Sebenarnya tidak susah. Kalaulah kita benar-benar nak mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka samillah, bacalah bismillah, kat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi, riwayat 632 daripada Aisyah. Tapi kalaulah nak baca doa yang lain pada waktu tu tidak ada masalah. Bukanlah maksudnya tak boleh baca doa yang lain, hanya kena baca bismillah. Tidak ada masalah. Bukanlah bila baca doa yang lain pada waktu itu berdosa. Tidak, silakan nak baca doa apa pun ketika mana makan pada waktu itu, silakan. Kemudian riwayat yang ke-632, Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaih." Sabda Nabi SAW, jika salah seorang daripada kalian makan, maka hendaklah dia membaca dengan nama Allah, yang mana pada waktu itu bismillah. Dengan nama Allah maksudnya bismillah. Maka bila dia nak makan, baca bismillah. Fa inna siya, kalaulah dia lupa, lapar sangat lupa, ataupun memang lupa sepanjang selama ni lupa aja, maka kalaulah lupa kerana tak biasa ataupun apa pun, tiba-tiba diingat, sabda Nabi SAW, maka apabila dia lupa untuk menyebutkan nama Allah pada awal makan dia, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi dengan nama Allah, awalah pada permulaan, wa akhirah dan pada pengakhiran. Maka pada waktu itu ucap, kalaulah lupa, contohnya tengah-tengah makan, ya Allah lupa, pada waktu tu dah sendawa, lupa, maka bacalah bismillah dengan nama Allah, awalah pada permulaan, wa akhirah dan pada pengakhiran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ada tak sahabat-sahabat yang hafal? Semestinya sahabat-sahabat dah biasa, sama-sama ikut saya baca bismillah awwalah wa akhirah. Kalau lupa, lagi sekali, bismillah awwalah wa akhirah. Bismillahi awwalah wa akhirah. Okey, maka ini riwayat 632, hadis riwayat Imam Tirmizi. Riwayat yang ketiga 633 menerangkan kepada kita pentingnya untuk baca bismillah sebelum makan. Kalaulah tidak, tanpa kita sedar, kita punya dining table ataupun kita punya tempat makan, sebenarnya ada benda lain sedang makan dengan kita. Kalaulah kita masuk ke rumah, kita tak sebut nama Allah sama ada dengan bismillah ataupun assalamualaikum warahmatullah, maka pada waktu tu rumah kita jadi homestay untuk benda-benda yang terdiri daripada syaitan dan lain-lain. Maka Nabi SAW terangkan, kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah fa dzakara Allah Ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha, wa idza dakhala falam yadhkurillaha Ta'ala 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillaha Ta'ala inda ta'ami qal adraktumul mabita wal 'asha." Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke rumah, dan pada waktu itu bila dia masuk ke rumah, dia sebut nama Allah, bismillah, ataupun assalamualaikum warahmatullah, dia bagi salam, ataupun dia sebut bismillah, ataupun dia masuk dengan doa masuk rumah yang ada nama Allah. Ketika mana masuk dan ketika mana makan, maka syaitan akan berkata kepada geng-geng dia, mereka pada waktu tu nak free je, nak tinggal free, bil tak bayar, nak makan free, duit makan tak nak bayar. Maka mereka kata dengan teman-teman dia, la mabita lakum wala asya, sorry guys,
tak ada tempat menginap bagi kalian malam ni dan tak ada makan. Tak ada makan dan tak ada tempat menginap. Sebab tadi dia masuk rumah, dia baca bismillah. Tadi dia masuk rumah pada waktu itu, dia sebut nama Allah. Tak ada tempat makan. Maka mereka pun akan pulang dalam keadaan hampa. Dalam keadaan lapar. Tapi kita tak payahlah kesian. Sebab dia syaitan. Memang dia nak menyesatkan kita. Nak musuh kita. Janganlah pula kata, tadi baru belajar. Kesian syaitan ni. Kalaulah kita baca bismillah, dia tak adalah makan. Lalu kita, sekali ni je lah, tak payah baca bismillah, supaya syaitan boleh join kita makan. Janganlah pula pada waktu itu, permurah tak bertempat. Ataupun kata, tak payahlah bagi salam masuk rumah hari ni. Kita bagilah mereka tinggal kat rumah kita. Satu malam je pun, kesian dorang. Dah penat-penat kerja. Nanti kalaulah tak ada ni, maka pada waktu tu nanti kena marah dengan iblis. Maka itu kesian yang tak bertempat. Kadang-kadang masalah juga bila ada sifat kesian yang tak bertempat ini. Okey, maka sabda Nabi SAW, apabila kamu masuk ke rumah, baca nama Allah, sama ada doa masuk rumah, bismillah sekurang-kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi dan lain-lain, maka syaitan tak ada tempat tinggal. Dan pada ketika mana makan, baca bismillah, ingat Allah, pada waktu tu syaitan tak ada makanan. Sabda Nabi SAW, apabila seseorang itu masuk ke rumah tanpa menyebut nama Allah, dia tak sebut nama Allah, dia tak sebut, sama ada terlupa ataupun pada waktu itu dengan sengaja, maka syaitan akan berkata dengan kawan-kawan dia. Pada waktu tu dia akan masukkan dalam grup WhatsApp dia. Tak tahulah syaitan grup berapa, sebab syaitan banyak. Maka dia masukkan dalam grup WhatsApp dia, sahabat-sahabat, dekat rumah ni kita ada tempat tinggal, homestay, malam ni. Maka pada waktu itu dia akan kata dengan kawan-kawan dia, kalian dah jumpa tempat bermalam, dah ada tempat tidur. Maka kita tidur pun tak selesa. Nampak tilam tu macam lapang, tapi rasa sempit. Sebenarnya adalah pada waktu tu benda tidur dengan kita. Anak-anak saya pada waktu dia terpanggil apa tak? Daripada mana dia dapat perkataan tu? Dia panggil benda-benda ni macam syaitan lain-lain. Anak saya dia panggil jibon. Jibon. Saya pun tak tahu daripada mana dia dapat perkataan tu. Canggih pada waktu tu. Remaja-remaja zaman sekarang. Lalu dia kata, nanti ada jibon. Sebab saya tak bagi dia sebut pada waktu itu hantu ke ataupun apa, sebab semuanya pada waktu tu adalah syaitan dan jin. Maka dia jumpa perkataan baru, dia panggil jibon. Nanti ada jibon, saya pun tak tahu. Aisyah pun yang kecil tu dia panggil jibon. Maka nanti tempat yang besar rasa tak selesa, sebab kita masuk rumah tak baca bismillah, tak bagi salam, pada waktu tu tak buat apa-apa. Maka lalu Bunga Lawang pun kata sebut jibon. Saya pun tak faham. Cerita P. Ramlee. Saya tak tengok. Lalu mungkin dia belajar daripada cerita P. Ramlee. Mungkin. So dia asyik sebut dia jibon dan sebagainya. Okey. Sabda Nabi SAW, ketika mana waktu makan dia tak baca bismillah. Ketika mana waktu makan tak baca bismillah, maka syaitan akan masukkan juga dalam grup WhatsApp dia. Akan panggil teman-teman dia. Kalian sudah menemukan tempat bermalam dan tempat makan. Tempat tinggal pun ada, makan malam pun ada. Lalu pada waktu itu kita makan tak cukup-cukup. Pada waktu tu kita makan, tetapi pada waktu tu rasa lapar je. Lalu, kalaulah makan asyik rasa lapar je, kenapa tu? Pada waktu tu kita tak nampak. Sebenarnya ada benda lain makan dengan kita. Baca bismillah. Baca bismillah, maka pada waktu tu, kau ni asyik tambah je. Kau ni asyik tambah je omak. Dah 3 kali tambah dah ni. Itulah aku tak kenyang-kenyang. Sebenarnya bukan kita yang makan. Jibon yang makan. Lalu sebab itu baca bismillah. Baca doa. Lalu baca bismillah dan baca doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ini sangat penting. Pentingnya satu perkataan bismillah. Pada waktu itu makanan kita tak dijamah oleh syaitan. Pentingnya masuk rumah baca bismillah. Maka pada waktu itu syaitan tidak masuk ke rumah kita. Daripada hadis ini Imam Nawawi mengambil dalil pentingnya pada waktu itu untuk baca bismillah ketika mana makan. Riwayat yang ke-634
Lalu 634, saya tengok masa pun 6.34. Lalu disuruh berhenti. Riwayat 6.34. Waktu pun dah 6.34. Nanti kita akan pada waktu itu sambung esok insya-Allah. Lalu pada malam ni tak ada peperangan Rasulullah sebab saya kena ke Melaka esok pagi, saya ada program, dan kemudian lepas program saya akan terus balik, saya ada program dekat Melaka esok. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malam ni akan ada kuliah maghrib. Saya akan sharekan link dia dalam 7.50 lewat sedikit. Lalu malam ni ada kuliah maghrib pada jam 7.50. Saya akan sharekan link dia. Namun malam ni tak ada peperangan Rasulullah. Sebab esok awal pagi saya ada program di Melaka. Jadi saya akan tidur di Melaka supaya saya tak terkejar-kejar jadual perjalanan saya insya-Allah. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa malam nanti jam 7.50. Buat yang berkelapangan, saya akan sharekan link dia di Facebook page Umar Aziz. Kalaulah ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.